Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video Pendidikan Kesihatan tahun 6. Tajuk kali ini ialah Unit 8, Awas Sebaran Penyakit. Kita berkisarkan penyakit lah hari ni. Okey, sebelum tu macam biasa mohon like, share dan subscribe video saya ini. Okey, siapa yang sukar nak isi kehadiran boleh komen nama anda dekat komen video ni. Dekat ruangan komen video ni boleh komen nama anda. Kalau siapa yang suka nak isi kehadiran, saya boleh tengok kat sini. Okay, let's go. Dan di akhir PDP nanti, murid akan mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian. Penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air boleh berjangkit apabila seorang individu terdedah secara langsung kepada makanan atau air yang tercemar. Okey, hari ini kita nak memfokuskan kepada penyakit yang bawaan makanan dan penyakit yang bawaan air. Okey. Pada pendapat kamu, apakah jenis penyakit yang boleh berlaku dalam contoh situasi di bawah? Okey, ada 4 situasi ni. Pertama ni situasi di tempat kenduri. Ini yang kedua ni situasi di tempat pemindahan banjir. Yang ini di kantin sekolah dan yang ini di gerai-gerai di pasar malam ke pasar tani ke pekangan ke Sabtu ke. Okey, apa pendapat kamu? Okey, di sini gambar ini nak menunjukkan makanan-makanan ini tidak dijaga dengan betul, tidak diuruskan dengan betul menyebabkan ianya terdedah. Bila terdedah, dia boleh dihinggapi oleh binatang ataupun serangga yang kotor, contohnya lalat ataupun binatang seperti tikus, lipas. Bila mereka ini menyentuh makanan dan kita makan, itulah yang dikatakan penyakit itu, makanan itu telah tercemar. Penyakit tu dibawa oleh makanan-makanan ini. Okey, seterusnya dekat sini ini kawasan banjir, pemindahan banjir. Jadinya sedia maklumlah kan, bila banjir air tu banyak. Air yang banyak ni selalunya kotor lah sebab dia melalui kawasan-kawasan yang kotor seperti lopak, longkang, lubang najis, dan air itu terkena makanan yang kita akan makan, terminum. Itulah yang dikatakan penyakit yang dibawa oleh air. Okey. Di sini gambar yang ketiga ni gambar kantin. Jika pengurusan kantin itu tidak bersih, jadinya makanan dan minuman kita pun tidak bersih dan tidak selamat. Sama juga dengan situasi di pasar ni, di Pekasari ataupun pasar malam. Selalunya jika peniaga itu tidak menjaga kebersihan, contohnya seperti yang gambar ni, peniaga ni tidak memakai sarung tangan, tak pakai penutup kepala, jadinya makanan-makanan ini mudah tercemar. Dan bila kita makan, kita akan berisiko untuk mendapat penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Okey. Okey. Penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air berlaku apabila makanan atau minuman tercemar dengan mikroorganisma. Mikroorganisma ni awak belajar dalam sains, bakteria, parasit dengan virus. Ada juga toksin mikrob, tumbuhan beracun ataupun bahan kimia. Tumbuhan beracun ni contohnya yang berkulat itu sejenis tumbuhan. Bila tumbuh kat makanan kita, dia akan berkulat. Bila kita makan, boleh menyebabkan kita mengalami penyakit. Okey, ada
beberapa jenis penyakit bawaan makanan dan minuman ni. Pertama, bila kena ada penyakit demam kepialu, taun, hepatitis A, disenteri ataupun cirit-birit, berdarah dan juga keracunan makanan. Okey, kita tengok punca makanan, punca jangkitan. Menggunakan peralatan tercemar semasa menyediakan makanan. Selalunya kalau kat rumah kita bersihkan. Kita tahu peralatan kita tu bersih ataupun tidak. Apabila kita makan di luar, kita tak tahu makanan tu alatan yang digunakan tu bersih ataupun tidak. Okey, yang kedua, berlaku kontak secara langsung atau tidak langsung dengan air yang tercemar. Air yang tercemar, dia contohnya peralatan tu dia menggunakan air yang kotor. Itu secara langsung. Dia gunakan air kotor untuk memasak, ataupun dia membasuh peralatan dia menggunakan air yang kotor. Maknanya itu tidak langsung lah. Makanan dia basuh benda lain tu sentuh makanan kita. Itu maksudnya tidak langsung. Okey, seterusnya proses penyembelihan, agihan dan penyimpanan makanan yang tidak dikendalikan dengan betul. Contohnya ayam lah. Ayam dekat pusat penyembelihan tu dia tak sembelih dengan betul. Lepas tu dia letak dia timbun tanpa dibasuh. Lepas tu dia simpan dalam peti ais yang tidak sejuk. Ini semua boleh menyebabkan mikroorganisma membiak dan boleh mendatangkan penyakit untuk kita. Ataupun bahan makanan atau minuman tu tidak dicuci, dijangkiti atau tidak dimasak dengan sempurna sebelum dimakan atau diminum. Makanan-makanan yang tidak dicuci dengan betul ini, dia masih ada mikroorganisma, bakteria ke parasit ke, dia masih ada di makanan. Dah tak basuh dengan cuci, lepas tu masak pun sekejap saja. Dia belum cukup untuk mematikan bakteria itu tersebut. Ini pun boleh mendatangkan penyakit untuk kita. Lepas tu, terakhir sekali, kebersihan diri tidak diamalkan seperti mencuci tangan sebelum makan atau menyediakan makanan atau minuman. Ini sedia maklumlah, tambah-tambah musim COVID ni, kena hati-hati selalu, sentiasa jaga kebersihan. Okey, ada sedikit informasi. Toksin mikrob ialah bahan yang terhasil daripada mikroorganisma. Dia dilahir daripada organisma ni. Okey, seterusnya, cegah penyakit sebelum sakit. Doktor, apakah penyakit taun? Okey, keluarga Anita merupakan sebahagian daripada mangsa banjir. Selepas beberapa hari, Kak Anita mengalami muntah-muntah dan cirit-birit sehingga menyebabkan matanya cengkung, badannya lesu, otaknya kejang dan tubuhnya mengalami dehidrasi. Doktor mengesahkan kakak Anita dijangkiti taun ataupun kolera. Ini adalah simptom-simptom yang berlaku setelah dijangkiti. Cekung, badannya lesu, otak kejang, tubuhnya mengalami dehidrasi. Dehidrasi ni kekurangan air. Doktor mengesahkan dia dijangkiti taun. Okey, ni Anita tanya pada doktor, apakah penyakit taun? Doktor kata, taun ialah penyakit akibat jangkitan bakteria Vibrio cholera pada usus kecil. Bagaimanakah penyakit taun ini boleh merebak? Doktor jawab, dalam kes ini penyakit taun merebak melalui makanan dan minuman yang tercemar dengan kuman taun. Selain itu, kurang menjaga kebersihan diri dan sumber air yang tercemar semasa bencana banjir. Okey, mungkin kakak ni terminum air semasa banjir terminum air kotor. Bagaimanakah kita boleh mencegah penyakit taun? Kita perlu mengamalkan kebersihan diri dan mengelakkan makanan dan minuman yang dicemari dengan kuman taun. Makanan atau minuman dijual di tepi jalan juga perlu dielakkan. Ingat tu, makanan atau minuman yang dijual di tepi jalan juga perlu dielakkan. Kalau nak beli juga, pastikan gerai bersih, orang yang meniaga tu pun bersih, makanan pun segar, barulah kita beli. Jangan main beli saja.
Mari elak sebelum merebak. Okey, penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air biasanya merebak melalui makanan dan air yang tercemar. Keracunan makanan. Cara merebak makanan dan air yang tercemar dengan racun atau toksis menjadi bakteria yang berbahaya, bahan kimia dan benda asing. Pengendalian makanan yang tidak sempurna dan juga ejen pembawa seperti lalat, tikus dan lipas. Ini kena, sebab itulah makanan kena sentiasa bertutup supaya lalat, tikus dan lipas ni tak dapat menyentuh makanan kita. Sebab mereka ni bukan sekadar makan, dia juga membawa kuman di kaki-kaki mereka. Cara mencegah makanan dan minuman air, makan dan minum air yang bersih, penyimpanan makanan sejuk beku serta cara pengendalian makanan yang betul, jaga kebersihan diri dan peralatan. Okey, ingat ni. Ini cara nak mengelak keracunan makanan. Taun kolera. Cara merebak. Air tercemar dengan najis manusia dan haiwan. Okey, sebab itulah pada musim banjir, jangan nak suka sangat main air banjir. Sebab air tu dah mungkin terkena najis haiwan, najis manusia, kita pergi berenang pula. Lepas tu makanan yang kotor biasanya berlaku selepas banjir. Sebab banjir ramailah yang kena penyakit ni. Cara mencegah dia, makan dan minum air yang bersih, penyimpanan makanan sejuk beku serta pengendalian makanan yang betul, jaga kebersihan diri dan peralatan. Okey, macam sama je. Seterusnya, hepatitis A. Cara merebak. Makanan dan air mendapat sentuhan langsung daripada pengidap atau pembawa hepatitis A. Hepatitis A. Awak boleh Google apa itu simptom hepatitis A, apa itu penyakit hepatitis A. Hepatitis A ni dia mudah berjangkit. Bila orang yang menyediakan tu ada hepatitis A, kita makan, kita pun kena. Bahaya juga hepatitis A ni. Cara mencegah, makan dan minum air yang bersih, kawal persekitaran, pengendali makanan, diberi vaksin. Okey, kita kena pastikan orang yang mengendalikan makanan kita tu ada dah diberi vaksin hepatitis A. Barulah kita selamat. Seterusnya, demam kepialu. Cara merebak. Makanan air tercemar dengan najis dan muntah pembawa kuman kepialu dan pengendali makanan yang dijangkiti. Okey. Cara mencegah, dapatkan vaksin, elak sentuhan langsung dengan pesakit kepialu, makan makanan dan minum air yang bersih, elak makan makanan mentah. Contoh makanan mentah apa? Sushi tu kena elak lah. Tapi sekarang ni saya tengok sushi yang kedai Melayu buat semuanya yang dimasak. Jarang sangatlah ada ikan mentah apa semua tu. Semuanya dah dimasak. Acah-acah je sushi. Okey, seterusnya. Disentri ataupun cirit-birit berdarah. Cara merebak. Makanan dan air yang tercemar, makan atau minuman tidak dimasak dengan sempurna. Okey, cara mencegahnya, makan makanan dan minum air yang bersih atau dimasak dengan sempurna, penyediaan dan pembuatan makanan yang betul. Itulah caranya nak mengelakkan terkena cirit-birit berdarah ni. Okey, tugasan. Berdasarkan pengetahuan kamu tentang penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air, bina soalan serta jawapan tentang penyakit bawaan air dan makanan, gejala dan tanda penyakit bawaan makanan dan bawaan air, cara penyakit bawaan makanan dan bawaan air merebak, serta cara mencegah penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Awak bina soalan serta jawapan dia.
Awak tanya, awak jawab mengenai A, B, C dan D. Okey, sampai sini saja kelas kita hari ini untuk sebaran penyakit. Terima kasih semua, hingga jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan dan selamat mencuba. Bye-bye.